Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu salati. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin wa yuqtalu haddan in akhrajaha an waqti jam'in kaslan in lam yatub wa yubadiru bifaitin wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadiratin wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alayha li 'ashrin ka sawmin ataqahu. Wa awwal wajibin 'alal aba'i ta'limuhu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa dufina bil Madinati. Baik, insya-Allah kita nak mula masuk kitab fiqh kita, matan Qurratul Ain. Jadi menyambi-nyambi tu kita tengok nahwu sikitlah. Kalau tak biasa belajar pun dengar lah. Dan dengar dengan perhati. Siapa perhati ni benda susah pun dapat. InsyaAllah. Babus salati ai hadza babus salah. Ataupun boleh baca babas salati. Iqra'u babas salah. Bacalah bab solat. Kalau baca babus salati khabar muqaddam. Pasti mengepek. Khabar mubtada mahzuf. Asalnya hadza babus salati. Ini bab solat. Asal bahasanya itulah. Jadi kalau i'rab tu sekali lalu sebut. Kemudian terjemah dia bab. Bahasa kita pun bab lah. Tapi asal bahasa babun apa? Pintu. Pintu solat. Pintu sembahyang. Ni kata bahasa kan. Satu antara kita nak kena belajar ni, mantap ni kena belajar kaedah-kaedah bahasa linguistik kan. Pintu sembahyang. Pintu sembahyang. Kenapa dia sebab pintu sembahyang? Pintu ni, pintu sembahyang. Macam kita sebut makan nasi, apa pinggan? Makan 2 pinggan. 2 pinggan makan. Pinggan ni makan 2. Boleh faham macam tu kan? Yang tu. Macam mana nak faham tu? Disiplin bahasa tadi saya sebut panjang sangat, saya tak ngaji. Kita tak ngaji fiqh pula kan. Tapi nak ambil faham tu mesti kaedah-kaedah bahasa tu perlu. Bahkan dia jadi rukun untuk faham. Jadi kalau takdir kitab-kitab kita ni, ulama sebut babu salat ai babun fi bayani ahkamis salat. Bab sembahyang maksudnya bab nak menjelaskan hukum hakam sembahyang. Bukan bab sembahyang. Bab sembahyang. Macam pensil tulis, pen marker, bukan pen tu boleh marker, kita yang markernya, tapi guna dia untuk mark, untuk tanda sesuatu. Bahasa-bahasa lah. Jadi bab sembahyang dia bab nak cerita hukum hakam sembahyang. Itu maksud bab sembahyang. Dan digunakan bahasa babun pintu, yang ni dipanggil isti'arah. Pasal apa? Kita nak berpindah daripada satu kawasan kepada satu kawasan, nisbah nak berpindah
suasana, keadaan. Nak berpindah masuk kepada sesuatu ni selalunya mesti melalui pintu. Satu, berpindah daripada muqaddimah nak masuk ke bab salat, kita mesti melalui bab. Satu dia guna bahasa bab salat. Pasal tu guna pintu. Kita nak masuk ke bayam ikut mana? Pintu. Masuk ke bayam ikut pintu. Pejabat pos ikut mana? Nak masuk bab solat ikut mana? Pintu. Satu guna bahasa pintu. Boleh. Quran guna bahasa prinsip pintu ni. Apa dia? Waqtul buyuta min abwabiha. Kamu datangilah sesuatu. Nak rumah ni kalau nak datang, masuklah ikut pintunya. Apa maksud dia? Setiap urusan kita nak buat mesti mengikut SOP dia yang betul. Itu kot bahasa sekarang SOP tu kan. Boleh betul. Nak masuk madrasah macam mana? Jumpa mudir. Kalau pergi balai, terus pergi naik helikopter turun ke payung terjun, pergi pejabat. Kaunter pertanyaan ni tu. Jumpa Pak Gad dulu. Kan ada kaedah-kaedah macam tu kan. Tu waqtul buyuta min abwabiha. Datang rumah nak masuk mesti ikut pintu dia. Takkan tiba-tiba masuk duduk dalam bilik kan. Mesti masuk ikut pintu. Satu kalau ada tiba-tiba masuk dalam bilik, ni mencari adat. Ada ke kes-kes yang tiba-tiba masuk dalam bilik? Ada. Kisah Nabi Daud. Kisah tu bukan Nabi Daud berdosa tak, tapi pelik tu pasal Nabi Daud tiba-tiba didatangi oleh dua orang. Dua orang tu duduk kelahi. Seorang ni ada kambing 99 ekor, yang ni ada kambing seekor. Nabi Daud pelik. Pasal apa? Macam mana dia boleh masuk? Masa tanya tu tak boleh lagi. Lepas-lepas dia keluar kata, takkan pengawal apa tiba-tiba boleh masuk bilik dia. Kata, hadza akhi lahu 99 na'jatan waliya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Sejak cerita tu, sagi cerita tu cerita banyak pula cerita Nabi Daud kan. Nak cerita apa, prinsip apa? Nak masuk sesuatu mesti ikut pintu dia. Antara masuk pintu ni siapa? Mesti ikut tertib dia, step by step. Itu masuk ikut pintu. Ikut laluan dia, ikut prosedur dia. Lepas tu ikut tertib dia. Nak belajar sembahyang apa dulu? Sembahyang tajuk dulu. Main tasbih dulu. Mestilah sembahyang fardu dulu. Sebelum nak sembahyang fardu, nak belajar apa dulu? Takkan tiba-tiba sembahyang, mesti nak belajar rukun dia, syarat dia. Itu rukun tu nak sembahyang, mesti faham syarat dia. Apa syarat nak sembahyang? Dengan suci pada najis, kena belajar najis dulu. Nak sembahyang kena ada wuduk, kena belajar ba'ayah dulu. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Inilah dipanggil waqtul buyuta min abwabiha. Datanglah rumah daripada pintu aja. Maksudnya setiap urusan kita nak buat mesti ikut prosedur dia. Macam itulah kalau bahasa moden-moden tu kan. Satu ulama kita menggunakan bahasa bab. Orang Melayu memang dah guna bahasa bab lah. Tambah kita lalu kitab, kita akan jumpa bab. Kalau bab undang-undang, dia akan guna faslun. Itu pun salah satu ibarat. Pasal. Bahasa kita memang pakai. Bahasa undang-undang kita, kebangsaan pun menggunakan dalam peraturan undang-undang Malaysia pun dia menggunakan pasal 1, pasal 2, pasal RUU 555 perenggan kurungan. Dia gunakan bahasa pasal. Jadi faslun, babun, dialah satu uslub dalam kitab untuk menunjukkan perpindahan daripada sesuatu perbicaraan kepada satu perbicaraan lain. Sikitlah sana. Itu menyambi-nyambi je belajar lughah. Satu kalau lagi Mesir ni antara mengaji susah, orang lari selalu orang Melayu ni ngaji lughah. Pasal nak jadi macam Pak Arab orang kena lari tu. Pasal senang. Satu kalau orang Melayu boleh ngaji lughah, duduk sana sampai Pak Arab pun respect, Pak Arab pun lari, orang Melayu tak lari boleh ngaji lughah. Terror. Satu antara orang Melayu yang boleh ngaji Arab, orang Arab pun respect, Syekh Marbawi tu. Yang kamu Marbawi tu.
Panjang tu tengok riwayat hidup dia tulis cerita-cerita macam mana dia mengaji, macam mana sahabat-sahabat dia boleh mengarang kitab Kembang Marbawi tu. Cetakan pertama dia bukan kat Malaysia, Australia. Australia. Okey. Jadi kita nak bicara ni bab solat. Kenapa bicara bab solat dulu? Pasal buniyal Islam ala khamsin. Lepas kalimah syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kedua wa iqamus solat, dirikan sembahyang. Dirikan solat solat pun kena dirikan dia. Tu panjang pula syarah dia ngaji tasawuf tu. Okey, baik, nak ambil hukum pasal fiqh ni, hukum akam. Innama tajibul maktubatu, asal terjemah tu innama, hanya senya. Banyak umur jumpa nanti ngaji nahwu, innama ni asalnya inna, sesungguhnya. Tetapi bila masuk ma, dia jadi satu perkakas dalam bahasa Arab untuk menunjukkan perkara ni sangat khusus kan? Hanya senya. Oh tu maksud dia tu, hanya senya. Al maktubatu ay innama tajibul maktubatu, yang wajib adalah sembahyang fardu. Asal dia tu innama tajibu as-salawatu al-maktubatu. Jadi maktubatu tu kalau yang asal tajibul maktubatu, fa'il bagi tajibu. Tapi kalau faham tu takdir dia innama tajibu as-salawatu maktubatu. Maktubatu naat bagi satu man'ut yang mahzuf, dan man'ut tu dia lah fa'il bagi tajibu. Boleh faham saya cakap yang dua? Susah sikit tak? Ngaji lama sikit. Yang tu lah bahasa Arab nak baca, nak faham takdir kalam macam ni. Yang tu makan masa lah. Mula-mula mengaji memang dia berat sikit, tapi bila kita dah faham uslub metodologi bahasa Arab ni, macam mana nak ambil faham dia, kita baca tu senang, yang sedap ni. Dia tak boleh, kita baca tu istilahnya pasal kita dah kenal, kita baca tu terus jalan, boleh proses terus. Tapi bukan 2-3 hari lah dan bukan 2-3 bulan, dan bukan 2-3 tahun. Turun zaman. Kalau nak dapat macam tu pun turun zaman. Nak dapat iman agak-agak 2 hari cukup. Kalau 2 hari cukup, Rasulullah turun 1 hari ya. La ilaha illallah. Waktu hari kedua cerita rukun sembahyang, waktu wafat. Pasal lama. Nak iman pun 13 tahun kat Mekah. Tolak setahun sebelum hijrah, 12 tahun baru bab solat, baru fardu solat. Sikit sirah satu hal. Okey, nak sebut kata mengaji nak mantap, tambah itu istilahnya dapat kemahiran, nak mematuhi SOP yang Allah Ta'ala suruh. Nak boleh dapat kepakaran, yang kata bab agama, bab akademik pun perlu masa latihan. Pula tu mesti duduk tempat yang betul. Okey, cukup. Jadi asal saya nak sebut tu pasal saya duduk syarah kaedah tu. Jadi asal terjemah hanya senya tajibu, wajiblah, maktubatu, oleh sembahyang fardu. Kalau tengok sorof maktubah isim maf'ul daripada kataba yaktubu katban kitabatan fahuwa katibun wa dzaka maktubun, tasrih maktubun, maktubani, maktubuna, maktubatun atau maktubah. Asalnya daripada perkataan fi'il madhi dia kataba. Apa huruf? 3. Kalau 3 panggil apa? Sulasi. Apa makna sulasi? 3. Kemahiran bahasa Arab, tengok kalimah mesti tahu asal usul. Mesti. Hanya senya wajiblah oleh sembahyang fardu. Sembahyang, kalau nisbah sembahyang yang wajib hanya sembahyang fardu. Istilah maktubah ni sembahyang fardu lah. Mana sembahyang fardu? 5 lah. Maksud al-maktubah ay maktubatul khamsatu, sembahyang yang difardukan yang 5. Yang 5 tu. Itu je asal sembahyang fardu yang wajib, asal 5 je. Tak lebih dari tu.
Kalau kaedah Hanafi, dia sembahyang fardu 5. Satu lagi sembahyang wajib witir. Hanafi, dia sembahyang sehari semalam yang mesti buat 6. Salah satu daripada 5 tambah satu lagi witir. Pasal dia tengok hadis witir ni kuat sangat pada ijtihad dia. Witir ni dia taklah fardu, tapi dia sembahyang wajib. Ada takrif dia mengikut kaedah dia. Kaedah kita mazhab Syafi'i tidak. Sembahyang fardu hanya 5 waktu. Melainkan kalau nazar. Siap. Nazar ni macam mana? Kalaulah ataupun jikalah, seandainya, bolehlah apa-apa tu. Kalau saya tanam pokok ni berjaya lah, tanam benih durian, kalau buah durian ni besar esok, dia berbuah kali pertama tu, saya nak sembelih kambing seekor, jamu bagi miskin. Contoh tu apa? Nazar. Jadi sembahyang kalau nazar baru jadi wajib. Yang lain daripada 5. Siap. Asal sembahyang wajib 5 je. Termasuk dalam 5 tu Jumaat. Pasal dia termasuk dalam maktubah. Cuma dia ada khas, ada khutbah. Baik, hanya saja wajib dah sembahyang fardu ni ala muslim atau orang Islam. Ya. Perkataan matan ni memang pendek. Sembahyang fardu wajib atau orang Islam. Kita baca matan saya panjang. Wajib atau orang Islam. Lagi syarat dia, naat dia, muslim mana? Mukallafin, yang mukallaf. Selalu maksud mukallaf baligh berakal. Lepas tu syarat lagi muslim tu mesti tahir, suci. Istilah suci ini tak ada haid nifas, tak ada manik ibadat. Orang Islam yang faham ghairu tahir ni apa? Yang nufasa, yang orang perempuan nifas ataupun hayyad, orang perempuan yang main haid, dia tak digelarkan sebagai tahir. Pasal datang haid dan ataupun nifas, dia dipanggil mani'. Jadi tahir adalah syarat untuk suci. Syarat untuk wajib solat. Baik. Jadi faham tu, solat ni wajib kat siapa? Orang Islam. Orang kafir tak wajib solat. Kenapa pula orang kafir tak wajib solat? Pasal tak ada taklif atas dia untuk dia solat melainkan dengan masuk Islam. Macam mana dia nak masuk Islam? Boleh jawab tu. Sampai suruh Islam. Kita dakwah dia masuk Islam. Kita ajak dia masuk Islam. Ataupun dia sendiri memang nak masuk Islam. Itu satu hal lah. Tapi nak jadi wajib atas dia, dengan tu baru taklif atas dia. Kalau dia tak masuk Islam tu salah. Syarat dia mesti sampai suruh Islam. Bila sampai suruh Islam, wajib dia masuk Islam. Namun selagi dia tak masuk Islam, tak wajib dia solat. Pasal apa? Pasal dia tak boleh solat melainkan kena Islam. Jadi tak boleh nak sembahyang melainkan kena masuk Islam dulu. Okey. Itu orang disebut orang kafir. Orang Islam memang wajib. Sama adik sekalipun Islam melalui baka dan keturunan. Sekalipun dia beranak-beranak tak pernah dapat ilmu pengetahuan Islam, tapi daripada keturunan Islam, dia hukum Islam dengan sebab keturunan dia adalah Islam. Bila tak tahu solat, wajib solat. Pasal dia termasuk dalam orang Islam, walaupun tak nak belajar solat, wajib solat. Orang tu tak tahu solat, wajib dia pergi belajar solat. Yang ni yang kita belajar lepas awal-awal kita kitab bab akidah tu, hanya kita baca baku iman tu, ada cerita tu apa dia wajib asal, wajib daruri, nazari, wajib yang zati mutlak, zati muqayyad, apa tu, ada bahan-bahan sana lah. Baik. Jadi wajib solat atau orang Islam, orang kafir tak wajib solat. Namun orang kafir bila dia tak solat, cas tak salah akhirat esok pasal tak solat? Cas. Pasal apa? Pasal dia tak solat, pasal tak masuk Islam. Salah tu bukan pasal tak solat tu, tapi pasal tak masuk Islam. Kalau orang Islam tak solat pun kena siksa, orang kafir tak solat kena siksa tak? Kena. Lagi dahsyat pada dia pasal apa hang tak nak solat? Pasal cari pasal saja, cari tak nak sembahyang, pasal tak nak masuk Islam. Nanti sembahyang masuk Islam kena sembahyang. Kalau itulah sebab dia yang mendorong dia tak masuk Islam,
dia akan terima seksa lagi teruk daripada orang Islam yang tak sembahyang. Tapi kalau dia tak langsung ada taklif untuk dia masuk Islam, memang tak ada apa-apa istilahnya ahli fatrah dengan rahmat Allah Ta'ala bebas pada api neraka, dia takkan kena siksa. Bahkan tak ada apa solat wajib atas dia, tak kena cas tadi pasal dia tak sampai surah Islam. Tu istilah-istilah macam tu. Itu kita saja tengok hukum berkaitan apa hukum akad. Pasal kita cerita ni ngaji fiqh ni, dia berkaitan hukum. Kalau bab macam-macam dia boleh faham itu. Tengok perkataan ni pendek je. Innama tajibu maktubah ala muslim. Kafir macam mana? Tak wajib. Kafir yang ada wajib tuntutan untuk solat, kafir apa agak? Kafir murtad. Betul. Pasal apa kafir murtad? Pasal kafir murtad, walaupun dia murtad, dia masih dituntut untuk masuk Islam. Bahkan wajib dia kembali Islam, tak diterima pada dia melainkan dengan Islam. Adapun kafir yang tak pernah terima surah Islam, walaupun dia tak Islam, walaupun dia bunuh orang sekalipun, bunuh diri sekalipun, kalau tak pernah sampai surah Islam, dengan rahmat Allah Ta'ala lepaskan dia pada api neraka, masuk syurga. Ya. Jadi wajib solat atau orang Islam? Sikit isu kafir tu. Jadi kalau macam mana pun kesimpulan dia macam mana orang kafir ni? Wajib ke nak solat? Dia tak wajib solat kerana ada benda menegahkan dia solat. Itulah kena masuk Islam dulu. Tapi di atas tak solat, tetap dicas solat tak solat. Pasal kenapa tak masuk Islam? Yang ni ialah kes-kes untuk orang kafir yang menerima surah Islam. Itu hukum dia. Baik. Di atas kaedah kita faham fiqh ni, bila sembahyang ni wajib, kita nak tak nak, suka tak suka, khusyuk tak khusyuk, berlomoh ke tak berlomoh, kaya atau miskin, banjir pun sembahyang. Cuma detail dia ke depan lah, panjang umur insya-Allah kita jumpa. Situasi macam ni, mendesak macam ni, darurat macam ni, ada bala macam ni, ada disiplin. Tapi mesti semak juga nak pergi berpindah disiplin hukum solat biasa kepada solat lain, yang fardu boleh jadi qasar, yang mana boleh jamak, tak boleh jamak sebab hujan macam ni, mana boleh kias, mana tak boleh kias. Yang tu memang kena ngaji fiqh suku lah, ngaji fiqh suku. Dia ada bab khas dia, panjang bab tu, baca bantal macam ni lagi terlalu panjang sangat bahas. Panjang umur ada kesempatan, otak pun dah cerdik sikit lah, pergi ngaji kitab. Dan kalau insya-Allah panjang umur, kalau saya baca, saya akan baca kitab atas-atas, tak macam saya baca kitab kecil. Kenapa? Kitab kecil saya kena syarah, saya kena cerita prinsip. Baca kitab fiqh macam mana? Yang kitab fiqh. Baca kitab besar, baik tauhid, baik fiqh, baik tasawuf, tafsir, hadis. Kalau kita mengaji kitab ulama besar ni macam mana? Tak gaduh hurai, baca lah. Tambah kitab besar-besar, tak payah hurai. Macam mana? Baca lah, siap semua. Gini. Cuma yang penting ada ilmu untuk baca. Tulis pula tulisan Arab, mesti kena faham dengan usul Arab, baru boleh faham kita lurus dan betul. Okey. Jadi wajib sembahyang ni atau orang Islam mukallaf. Dobit mukallaf ni selalunya khas dalam fiqh dipanggil baligh berakal. Dalam bab iman biasanya 3 syarat baligh berakal. Apa dia? Baligh sampai umur, lepas tu ada akil, lepas tu nisbah orang kafir sampai surah Islam, baru dia wajib cari Islam. Selagi tak sampai istilah sampai surah Islam pada orang kafir, tak ada apa-apa suruhan untuk dia masuk Islam, dengan rahmat Allah Ta'ala dia isi istilahnya kafir ahli fatrah. Dia dalam hukum tu, maksudnya orang yang tak pernah jumpa Nabi Rasul. Kalau jumpa Rasulullah, bai'ahlah dengan Rasulullah, ambillah syahadah dengan Rasulullah. Rasulullah tu seperti yang kita bicara ni, Nabi Isa. Jadi wajib fardu atau orang Islam mukallaf tahir. Saya sebut sekali lalu dah tahir ni. Siapa tahir? Makcik duduk kat kampung Caing tu, pakcik dia, suami dia tu nama Tahir. Peloh tak mau. Aku duduk ajar apa? Aku bukan cerita orang kampung. Saja sebut itu sikit. Apa dia Tahir? Apa maksud suci? Tadi syarah kan buat tidak. Apa? Tak ada haid,
Datang haid kenapa? Wajib tak semayang? Bukan wajib, haram semayang. Ya, ada ke hukum sebab haram semayang? Bukan wajib ke? Wajib atas orang yang cukup syarat. Tapi orang yang tak cukup syarat, jadi kalau gedik-gedik nak semayang pun, semayang haid, Allah mau ruginya aku tak semayang, rugi akhirat esok tak ada bekal aku lah. Semayang sikit aja. Dah main haid pula. Macam mana? Boleh tak semayang? Tak boleh. Kalau buat juga berdosa besar. Tinggal semayang tu adalah pahala dengan syarat, niatkan tinggal sami'na wa ata'na. Kau tak bagi aku semayang, aku tak semayang ya Allah. Yang ni yang kata orang perempuan, saya ngaji ada tu kata apa, orang perempuan dia lagi mudah nak dapat jalan untuk lembut hati dan dapat ridha Allah Taala, pasal dia ada keadaan macam tu. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki dia memang kena gentleman tu kan. Boleh tak ada hukum semayang ni bila? Pasal tak ada haid, tak ada nifas. Bila? Satu ya, mapo. Satu. Gila. Tertidur, pengsan, ditidur kan. Itu lain. Itu pun termasuk dalam dia. Pasal ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf. Orang perempuan ada memang ada ghalibnya, ada je waktu cuti tiap bulan. Dia tak jadi wajib dah fardu pasal dia ghairu tahir. Dia tak suci. Jadi wajib solat atas muslim mukallaf tahir. Suci maksud sini tak ada haid nifas. Jadi wajib bila berhenti daripada haid nifas. Ada pun suci daripada najis, yang tu dia syarat sah, bukan syarat nak jadi wajib. Panjang juga kalau saya cerita tu. Saya sebut sekali lalu gitu je. Yang tu saya sebut sekali lalu ya. Jadi wajib sembahyang fardu atau muslim mukallaf tahir. Ya. Jadi bahasa saya dah sebut tu, perhati ya. Lain kali jumpa kalimah-kalimah ni jangan tak tahu. Ya. Yang tu pun kena jadi satu prinsip belajar. Pastikan aku takkan hafal kalimah ni 2 kali. Dah aku jumpa aku mesti ingat. Mesti ingat. Wajib ingatkan diri. Jadi ada reminder tu. Aku mesti ingat lugah ni. Aku mesti ingat lugah ni. Antara kaedah ingat, ulang-ulang kan, baca dia, hafal dia, baca dengan suara kuat. InsyaAllah dia akan ada satu ingatan, merangsang membran sel kita ni, neuron otak ni bila dia fungsi tu, pasal kita baca kuat, ingat. Satu baca Quran, tengok ampam punya tahap baca ni slow, macam kuman dalam buluh. Patutnya baca kuat. Nanti kita belajar, saya nak tunjuk gambar. Kita tunggu kitab sampai. Kalau banyak umur esok sampai tu. Entah ini sampai apa. Bila pukul 3, nak pukul 3 ni. Kalau sampai ni, malam ni kita mula tajwid tu. Kena baca, tambah nak betulkan makhraj, kena belajar dengan baca dengan sepenuh hati. Pasal kalau baca kuat betul, insya-Allah baca pelan betul. Tapi ramai orang baca pelan betul, tapi bila baca kuat salah. InsyaAllah kita belajar pula dengan kenal pasti makhraj huruf dan sifat huruf. Pastikan segala bacaan itu sempurna, dipenuhi syarat dan hak huruf dan mustahak huruf. Jumpa nanti belajar umur tajwid, kita belajar, saya memang nak ajar macam tu. Sempurna kan. Jadi sempurnakanlah. Atas kita bicara sini, apa kita sebut sempurna ni, macam mana lagi sempurna ni? Baca kuat tadi. Tajibul maktubah ala muslim mukallaf tahir. Jadi orang perempuan bila main haid, tak salah gedik-gedik semayang, tak salah gedik-gedik nak jaga wuduk konon. Tak ada kaedah pensyariatan masa haid jaga wuduk. Tak ada. Pasal nak bagi akhirat esok qurran muhajjalin, bercahaya muka, tangan dan kaki. Tak pasal. Bahkan ambil wuduk atas jalan bersuci, ambil wuduk haid bersusah.
Masa istilahnya degil dengan syariat, kau ajak dengan syariat. Allah kata tak boleh nak suci atas nama, nak suci daripada untuk solat tu, yang tu tak boleh. Tambah pergi ambil sembahyang macam mana? Ambil sembahyang tapi bawah duk keluar, mana boleh? Itu Islam memperolok-olok agama Islam, jaga tu. Jadi kan antara kaedah-kaedah berubat dengan ilmu sihir ni, benda-benda yang salah dalam syarak, hak tu disuruh buat. Itu pun indikator nak mengenal Tok Bomo, amalan-amalan ada mistik-mistik ke, jaga sikit. Benda disuruh tu ada biasanya melibatkan benda haram. Cuma kena perhati. Jadi wajib maktubah ala muslim ghairu yang mukallafin tahir. Islam mukallaf baligh akil. Di sebelah orang kafir satu lagi tambah sampai surah Islam. Ada pun dah sampai surah Islam, tak ada istilah sampai seruan tu. Islam baligh akil wajib. Sekalipun mak bapak kita tak peduli kita apa bab mengaji apa macam mana, bila ada kesedaran mengaji wajib. Baik, selesai satu sudut bab hukum. Lagi wa yuqtalu haddan in akhrajaha an waqti jam'in, dan dibunuh akan tarikus solat, orang yang meninggalkan solat. Orang tinggal solat boleh sampai tahap dibunuh. Bunuh pun pasal apa? Haddan atas jalan hudud. Maksudnya salah satu hukum hudud ni adalah siapa tak sembahyang boleh potong kepala. Jadi dia dibunuh atas jalan hudud in akhrajaha an waqti jamin. Jika mengeluar seseorang akan solat, dia ada solat yang dia tinggal, dia akhraja keluarkan an waqti jamin, daripada waktu jamak. Waktu jamak tambah jamak yang kedua, waktu jamak takhir tu dah habis, masih tak solat lagi zuhur asar. Allah sah tu. Jadi asal nak sebut, orang tak sembahyang kalau dalam pemerintahan Islam dapat didakwa memang dia tak sembahyang, dia pun mengaku dia tak sembahyang. Lepas tu kita suruh dia taubat, suruh kalimah syahadah lain, tarik balik dia atas apa dia buat, ataupun dia mengaku kata sembahyang tak wajib. Kalau ada pernyataan macam tu, wajib tarik balik apa benda yang menyebabkan boleh jadi murtad, pasal dia menafikan wajib solat tu. Jadi boleh dibunuh kalau dia keluar daripada waktu jam'in, daripada waktu jamak. Atau ambil sikit, bila orang awam ni atau orang Islam bila boleh dibunuh, halal darah dia kalau ikut dari segala syarat. Cuma prosedur melaksanakan dia mesti melalui arahan pemerintah, tak boleh memandai-mandai, tak boleh. Pasal pemerintah ada hukum hakam dia. Saya pun di atas apa yang dibuat hukum hakam tak ikut Islam, atau memang kita atau memang kena balas dengan dia suku. Jadi orang tanggungjawab dalam bab ni untuk suruh taubat sembahyang siapa? Pemerintah. Dia kena kesediakan unit, bukan motivasi, unit pantau sembahyang waktu 5 hari, sehari sekali. Sehari 5 waktu, sehari semalam sekali. Patutnya kena buat undang-undang. Jadi boleh dibunuh kalau dikeluarkan an waqti jam'in, daripada waktu jamak. Tu dobit dia. Jadi bila boleh kena hukum hudud? Bila seseorang tu dia Islam baligh akil tahir, tapi dia tak sembahyang, dan dia tak sembahyang ni dikeluarkan daripada waktu jamak. Maksudnya zuhur, kalau ikut boleh jadi dia jamak zuhur ke asar. Jadi waktu jamak mana? Maghrib. Itu habis masuk maghrib, habis waktu untuk boleh jamak takdim takhir. Bagi solat yang boleh jamak takdim takhir. Kalau kita bahasa belajar tak susah nak faham tu, insya-Allah.
Jadi kalau dikeluarkan daripada waktu jam'in, daripada waktu jamak, kasalan dalam keadaan malas, kan? Suruh dia taubat semayang, malas katanya. Ikut akulah nak semayang tak semayang. Oh, orang ni boleh ambil tindakan. Di sikit dah agama kita salaf tu. Boleh ambil tindakan, ada saksi dakwa tak semayang, kita suruh dia taubat. Kalau tak nak taubat, aku pancung kepala kau. Agak-agak dia semayang tak? Kalau tak semayang, pancung betul. Kalau dia semayang macam mana? Taklah lah kita boleh bunuh dia. Pasal dia dah solat balik, mengucap kalimah syahadah balik. Dalam solat pun ada kalimah syahadah kan. Mesti dia masuk Islam balik. Jadi kalau keluar daripada waktu jamak dengan sengaja, boleh bunuh. Contoh, Zuhur masuk Asar. Kalau ada orang tak semayang, kalau ada mahkamah Islam sekalipun boleh berdakwa-dakwi orang ni tak solat. Kalau ikut kaedah kita, kalau tak semayang Zuhur, perhati elok-elok situ, lepas tu tengok semayang Asar, semayang tak? Kalau tak semayang juga, masuk Isyak, masuk Maghrib, tak semayang, maklumkan pada pihak berkenaan, tanda, sebut pukul apa, memang dia tak semayang sampai macam ni, kita duk perhati dia macam ni. Itu kalau perhati lah. Tapi dobit dia kat situ untuk tengok boleh tak boleh dibunuh atas jalan hudud. Kalau dikeluarkan daripada waktu boleh jamak, itu maksud dia boleh dibunuh kalau keluar daripada waktu jamak. Maksudnya kalau lebih daripada kadar yang memang sepatutnya ada kebenaran untuk boleh takhirkan solat, jangan sampai keluar daripada waktu jamak. Jadi kalau contoh Zuhur, hujung ni limit Asar. Dah masuk Isyak masih tak sembahyang Zuhur, Asar. Oh, dosa besar. Oh, besar dosa. Alhamdulillah. Baik. Jadi bila kena bunuh ni orang murtad ni? Bila tak sembahyang? In lam yatub, kalau dia tak taubat. Jadi syarat untuk dapat keampunan bagi orang yang dah Islam apa dia? Taubat. Hatta sembah berhala sekalipun, patah balik, dia murtad sekalipun, taubat, syahadah lain, nafikan apa yang dia salah sembah balik tu. Allah Ta'ala terima taubat, jangan mati dalam keadaan kufur. Alhamdulillah. Jadi yang ni bila kena bunuh? Kalau dia tinggal sembahyang kerana malas, bulan tu dia tak nak taubat, maksudnya suruh sembahyang dia tak mau sembahyang, degil, pancung kepala. Cuma bab-bab ukur hakam Islam ni kaedah bila pancung-pancung kepala, sebat ke apa ke, dia mesti kena faham, sebut macam tu dia mesti balik kepada mana istilahi. Apa dia? Mestilah dibuat oleh pemerintah. Hukum hakam mesti dibuat oleh pemerintah, tak boleh dibuat oleh perorangan individu, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau ada orang curi kena potong tangan, mesti pemerintah yang laksanakan hukum potong tangan. Pemerintah yang ada kuasa tak buat, dosa besar tadi. Pasal dia pemerintah. Dengan sebab tu nanti rakyat semua bodoh pakai tak nak buat hukum Islam. Tu bahaya, bahana belaka besar dia bagi siapa yang tak sempurnakan perkara itu. Khasnya sebut pemerintah je lah. Dia tak ada sibuk pun orang nak sembahyang, tak sembahyang ke, jaga solat, tak jaga solat. Dia tak jaga tu, aib besar tu, jadi pemimpin. Siap. Jadi boleh bunuh tu kalau tak taubat. Kalau kita kata kau taubat ke dak, aku potong kepala kau. Oh, maaf lancik. Saya ingat tak apa, tak sembahyang. Sembahyang, terus sembahyang. Cuma atas rubik sekali lagi, bila sebut sembahyang pun tengok dia sembahyang macam mana. Sembahyang dia sah tak sah? Ada tumakninah tak? Seekor panjang tu sembahyang. Sembahyang dia sah tak sah? Ada tumakninah tak? Sembahyang dia ada wuduk tak? Sembahyang dia ketiak dia basuh kencing, dia tok kencing tak basuh, ambil wuduk sembahyang, macam mana? Hukum tak sembahyang. Wuduk buat macam mana? Panggil dia ajar. Kau faham tak wuduk macam mana? Ingat kau muka Melayu punya Bangla. Dia kata tak ada faham lah, kata dia. Baru orang sembahyang. Oh tu kan. Berapa lama masuk Islam? Sudah 40 tahun. Umur berapa sekarang? 52. Masya Allah. Ada orang macam tu.
Jadi kalau ada apa-apa benda tak selesai ni, salah besar pasal nak semayang tu, prosedur nak semayang tu besar tu, wudu, aurat, air semayang, wudu, basuh najis tak najis, tak mula masuk dalam dia. Mesti kena orang takwa betul-betul. Tak peduli je semayang, tapi takut semayang ni wayang hanya untuk menzahirkan di kalangan makhluk je dia duduk semayang, padahal dia hukum tak semayang. Na'udzubillah, minta lindung kita lah daripada perangai-perangai huduh itu. Jadi asal sebut boleh dibunuh orang tak semayang kalau dia keluar daripada waktu jamak. Waktu jamak ni bagi semayang yang ada jamak, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Saya sebut ringkas macam tu pasal saya anggap faham. Kalau tak faham tanya. Jadi bila faham waktu jamak ni, semayang yang tak ada waktu jamak macam mana? Kalau seorang tu dengan sedar dia tak mau semayang, khasnya subuh, sebelum subuh dia sedar, dah jaga. Lepas tu bila azan subuh buat tak tahu aja. Lepas tu dia taklah tunggu sampai zuhur tu. Terbit matahari, istilahnya habis waktu subuh. Terbit waktu matahari, tak semayang. Urusan besar. Siapa yang memang tahu urusan tu, boleh lapor pejabat agama. Pejabat agama kena buat tindakan apa kita sebut sekali lalu itulah. Pasal dia dah buat satu kesalahan, meninggalkan semayang dengan sengaja, dan dari sisi hukum syariat dia boleh pancung kepala. Soal, mana besar, tinggal semayang ke mencuri? Tinggal semayang. Tinggal semayang dosa besar. Jangan main, jangan tinggal semayang lah. Begitu juga semayang tapi tak semayang. Macam apa? Fatihah, baca rukun, tak baca di mulut, baca dalam hati. Takbiratul ihram mau baca dalam hati. Out. Hukum tak semayang. Report duk degil juga, ambil tindakan tertib. Maksud apa? Bodoh, pergi latihan. Kedah kita macam tu. Maksudnya mana pahaman rosak, baik boleh supaya tak rosak dah akidah dia. Siap. Okey lalu. Itu yang dia suruh syarat orang yang tak sembahyang ni, dia mesti taubat, menyesal balik apa kefarduan yang telah ditinggalnya pada zaman dahulu kala. Tantu lu, ada soalan? Boleh? Ya. Dia ada istilah, dah ada beza antara fardu dan wajib. Sembahyang fardu 5, sembahyang witir wajib. 5 tu yang memang sabit dengan nas, yang ittifaq ulama, yang memang tak ada sebarang khilaf. Hadis yang menunjukkan kepada makna 5 tu qat'i. Satu atau hukum asal wajib tu. Jadi kalau sembahyang witir dia bukan wajib atas wajib asal, tapi dia wajib mendatang dengan kaedah-kaedah Imam Abu Hanifah, kaedah ijtihad dia pada dia sembahyang isyak, solat witir adalah wajib, bukan fardu. Dia bukan termasuk dalam selawat mafruḍah, dia sembahyang wajib. Jadi istilahnya itulah. Tu belajar menyambil, saya pun bukan kaji sangat mazhab, ada tempat yang dalam kitab sebut-sebut lah. Okey, lain. Ya. Dalam belajar bab lidah tu ada perkara yang membuat kita terkeluar dari agama Islam. Kalau dia tak tahu yang itu keluar, macam mana dengan hukum solat? Mana yang tak tahu? Soalan tanya mengenai orang yang dah ridah ni, asal hukum ridah murtad ni, alhamdulillah. Siapa yang murtad? Selama mana dia murtad? Apa yang ditinggal yang berupa ibadat, baik sembahyang, puasa, zakat, haji, kalau ada yang fardu, dia wajib gantikan semua ibadat-ibadat dia daripada mula, menyebabkan terbatal Islam dia sampai dia masuk Islam balik. Kalau 10 tahun je sembahyang kena qada, sembahyang 10 puasa Ramadan kena qada,
bayar zakat kena qada, haji pula memang wajib, dia kena ambil duit buat haji. Itu sekali lalu. Jadi memang kaedah kita, apa yang keluar waktu, yang tu kena buat dulu. Itu tertib lah. Depan kot buat tu. Saya jawab soalan situ dulu. Walaupun dia tak tahu. Walaupun dia tak tahu benda tu dosa. Dia tak tahu yang dia dah keluar dari Islam. Oh. Allah. Soalan tanya dia, adakah dia kena mengucap lain tu kan? Yang tu yang kena mengaji ni. Tak kalah, tak tahu apa yang menyebabkan diri dia keluar daripada agama Islam. Oh iya. Nauzubillah. Satu atas kita wajib belajar rukun, wajib belajar fardu, wajib belajar syarat, wajib belajar perkara yang menegakkan sah ibadat. Wajib belajar. So bila tak tahu tu yang pada kita rasa macam faham, dia tengok tak faham. Ada benda yang miss di situ. Satu guna ketajaman akal fikiran untuk bertanya apa sepatutnya kena bertanya. Jawab dah soalan tu? Yang pancung tadi, kita boleh, yang dia degi tu, dia degi tapi dia tak menafikan wajib sembahyang ke ataupun tak menafikan? Dia degil, dia tak wajib nafikan wajib sembahyang, suruh sembahyang dia tak nak, masih Islam. Masih Islam, tapi dosa sangat besar. Cuma nak boleh pancung tu tunggu sampai dia menafikan kewajipan. Nak boleh pancung tu, Allah, tanya dia betul-betul, pasal apa kau tak sembahyang? Kalau memang dia kata aku malas, maksudnya malas tak boleh pancung. Tapi dengan malas tu dia tak nak sembahyang, pancung. Suruh taubat, dia tak mahu taubat, pancung kepala. Siapa? Virus, bahaya ni. Hidup merosak orang, faham sesat. Allahumma salli ala. Jadi yang asal nak sebut, kalau dah hujung ni macam ni, dia nak jadi mata ke rayu sikit, padahal letih. Apa ni? Kalau sampai nak boleh jatuh ke pancung tu, kena tunggu dia atau menafikan menafikan pancung kepala. Dia ada dua kes. Kalau menafi wajib, suruh taubat tak nak, menafi wajib, pancung kepala, mati murtad, tali tanam perkara orang Islam. Kalau suruh dia sembahyang, dia tak nak sembahyang, wajib tak? Wajib, tapi tak mahu sembahyang, degil juga. Kita kata kau tak mahu sembahyang, pancung kepala. Kata dia pancung lah, tapi aku tak mahu sembahyang. Wajib tak? Wajib, pancung kepala, mandi, kapan, sembahyang, tanam perkara orang Islam. Jadi disebah boleh pancung, memang boleh pancung kalau sekalipun dia masih mengiktiraf wajib, tapi tak buat dan suruh buat, tak nak buat, dia tak takut langsung ancaman bunuh tu. Dia kata berpantang mati sebelum ajal. Kalau kau potong kepala aku pun Allah Ta'ala izinkan hidup juga aku. Ui, apa punya orang ni degil macam tu. Tetap kena potong kepala. Cuma di atas dia cuma degil, dia tak mahu sembahyang, tapi sembahyang kalau tanya dia kata wajib. Macam mana? Masih hukum Islam, dosa besar. Apa sebut ni? Dosa besar. Nisbah dia malas itulah yang kena pancung kepala, dan masih urus jenazah dia mengikut cara Islam. Tapi kalau dia menafi wajib, potong kepala juga, tapi murtad, pasal menolakkan wajib solat. Situ lah. Ni je beza situ. Beza dia kat situ. Okey. Lagi? Haddan tu maksudnya atas jalan hukum hudud. Dia dibunuh atas jalan hukum hudud. I'rab. Mafhum mutlak bagi satu mafhum. Naat ataupun naat bagi mafhum, naat bagi satu man'un yang mahzuf. Asalnya yuqtalu haddan ay yuqtalu qatlan haddan. Dibunuh akan dia sebagai bunuh had.
Dia yuqtalu qatlan haddan. Ataupun boleh baca juga yuqtalu haddan ay yuqtalu ala sabilil haddi. Kita baca dia atas i'rab maf'ul ajli. Yuqtalu haddan ay yuqtalu haddan ay lil haddi. Baca haddan tu maf'ul ajli. Yuqtalu haddan ay yuqtalu lil haddi. Darabtu Zaidan ta'diban ay lit ta'dibi. Ni makna tu, makna lam. Jadi dengan mana yuqtalu haddan yuqtalu lil haddi. Boleh. Itu antara i'rab yang boleh sebutlah. Kalau mahfuz mutlak ni yuqtalu qatlan haddan. Nak bagi satu mahfuz mutlak mahzuf. Yang tu kok susah sikit. Yang tu makan masa ngaji nak pandai tu. Takdir pula kan. Ambil mula-mula ambil lah tu. Yuqtalu haddan ay yuqtalu lil haddi. Li ajli haddi. Bunuh akan dia kerana hukum had. Ala sabilil haddi, data maf'ul li ajli. Maksudnya waktu bunuh tu masa bunuh tu qasad bunuh tu atas hukum hudud bagi orang yang murtad tak mau solat. Jadi tamyiz dia nak mufasir daripada zawat, mubham zawat. Mubham apa ni? Yuqtalu zat apa mubham? Tak kena tamyiz. Satu tamyiz dia ada bab-bab dia. Tamyiz untuk kail, misahah, wazan, tamyiz nisbah, boleh. Tapi ini tak apa kena nak kata tamyiz tu. Yang tu bab orang pandai i'rab sikit, tanya ilmu i'rab. Yang tak faham padan muka. Kaslan sama juga. An waqti jam'in in akhraja kaslan. Akhraja lil kasli. Halatal hal, cuma sirah dia tu kaslan. Isim fa'il boleh. Fa'il hal bagi akhraja kaslan ay kasilan. Masuk kaslan tu kasilan. Hal keadaan dia malas. Boleh. Nak baca i'rab. Kalau main i'rab macam tu lah. Tak ada dengar lah kami yang boleh reti bab ni. Saya bukan reti mana kan. Tanya tu saya boleh balas lagi. Best kalau ngaji boleh balas itu kan. Dia tujuan dia untuk apa? Untuk ambil faham satu kawan. Saya kadang saya dah lama tak sebut-sebutnya tu, tak sebut tu dia slow sikit. Tapi kalau tanya tu naik angin lagi. Bukan naik angin, geram boleh sebut. Pasal memang dulu mengaji macam tu. Tapi dah lama tinggal pasal kita fokus nak ambil hukum tu. Cerita hukum je lah. I'rab tu jadi macam tinggal. Padahal nak cerita hukum tu kena i'rab dulu. Tapi kalau orang tanya, ngamuk balik lah tu bahasa ngamuk tu. Okay? Lain? In lam yatub, tak, itu bukan jawab. Itu syarat bagi yuqtalu. Yuqtalu in lam yatub, syarat. Dia bukan jawab. Syarat bagi yuqtalu in lam yatub. In lam yatub. Maksudnya kalau dia taubat, kalau orang murtad tadi dia musyahadah lain. Kalau dia nafi wajib dia syahadah lain. Kalau orang yang malas tadi macam mana? Kena ancam bunuh dia pun takut ketar dia pun sembahyang. Tak bunuh tak bunuh, tak boleh bunuh. Okey? Lagi? Apa yang membezakan antara syarat wajib dengan syarat sah? Apa yang membezakan syarat wajib dengan syarat sah? Tengok yang mana bab rukun. Apa yang membezakan syarat wajib, syarat sah? Tengok bab tu bab sah ke bab wajib? Wajib semayang pasal apa? Sah semayang pasal apa? Banyak tu nak kenal tu mana syarat wajib, mana syarat sah. Itulah saya tanya kan.
Kenapa yang ni syarat sah, yang ni syarat wajib? Kena tengoklah ni bab nak bagi sah ke, ni bab benda nak bagi wajib. Panjang tu nak sebut tu. Dia ahkam tafsiriyah tu panjang nak sebut. Ngaji lama sikit. Tu. Jadi kalau subuh yang tak ada sembahyang jamak, terbit matahari habis, boleh bunuh. Bunuh pun dengan suruh taubat tu lah kan. Maksudnya kalau ada orang dia dah jaga untuk subuh sembahyang, baik dia tak sembahyang, ada saksi sabit memang dia tak sembahyang, tanya dia tak mau sembahyang, tak payah tunggu zuhur tu pasal dia tak ada waktu jamak. Satu kaedah kita, okey, saya jawab tu rasanya pas subuh tu yang kaedah kita dalam bab dakwah Islam ni. Satu, kalau katalah hari ni kita pergi dakwah satu kampung ni, satu kampung kita masuklah cerita Islam, suruh dah masuk Islam kampung orang kafir ni, kita ada kerajaan Islam ni, suruh dah, jumpa dah pemimpin dia, kita bagi syarat masuk Islam. Tak masuk Islam, kami langgar negeri kamu. Kalau tak nak masuk Islam, pasal ni kalau ikut kaedah, kalau kita ada kerajaan Islam, ada kerajaan orang kafir, kerajaan ni kecil dan kita ada kekuatan untuk langgar dia, istilah langgar boleh perang kan dia. Sebelum nak perang, bukan boleh perang dulu. Apa dia? Ajak masuk Islam dulu. Cerita, ajak kita punya utusan, hantar utusan, suruh dia masuk Islam. Suruh dia masuk Islam, cerita Islam apa dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagi penjelasan yang elok. Kalau dia tak masuk Islam, salah besar tu. Bila salah besar, pasal dia dah mukallaf, bagi pilihan. Satu, masuk Islam. Dua, perang. Berdua, bayaran untuk jadi kafir zimmi. Negeri engkau bawah taklukan kami. Dua. Ketiga, perang. Ini pilihan kepada negeri kafir yang kita orang Islam ada kerajaan Islam. Ini memang Islam macam ni, ikut Islam macam ni. Cuma hukum ni lah ni dah tak ada. Banyak negeri-negeri orang Islam ni dia jadi negeri-negeri orang Islam ni, dari Barwah. Pergi bahasa gitu. Kalau ikut negeri Islam asal macam ni, dia punya kedudukan dia. Zaman Islam, Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama dulu, semua macam ni. Semua macam ni. Bila kekuatan datang masuk negeri orang kafir, pilih salah satu daripada tiga. Masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, pilihan kedua, kau kena bayar satu bayaran dalam setahun, istilahnya kena bayar jizyah, bayaran macam ni tertentu. Panjang nak sebut tu, saya sebut gini je. Kena bayar. Kalau dibayar tu sah untuk engkau duduk di bawah arahan kami. Negeri engkau adalah negeri kami, engkau adalah kafir zimmi. Sekarang ni negeri kami, ikut arahan kami. Dua. Kalau tak nak, perang. Dan bila nak perang? Subuh esok. Kami bagi ni, kami masuk dah cerita Islam. Isyak pun kau nak mesyuarat apa satu hal, untuk bila boleh perang? Esok subuh. Kalau dah sembahyang, kita cerita semua dah tu sampai dia masuk Islam apa. Kalau dia masuk Islam, dia mengucap kalimah syahadah, bukti dia masuk Islam, tanda dia masuk Islam apa? Subuh dia azan. Bayang nak, kita dah cerita Islam terana kat dia. Dia masuk Islam, subuh tu dia azan. Tak langgar negeri dia. Maksudnya negeri Islam. Negeri ni negeri Islam. Kalau tak azan subuh, tak ada syiar Islam, tak ada cerita ada orang nak masuk Islam, kita dah cerita Islam, tak ada orang yang datang kat kita untuk menyatakan dia nak masuk Islam, terbit je matahari, perang. Harus bunuh semua lelaki baligh dalam negeri itu. Pasal apa? Harbi. Kalau Islam tak boleh bunuh. Kalau Islam mesti masuk Islam. Dakwah dah sampai. Suruh sembahyang tak sembahyang, azan pun tidak, main mengucap kalimah syahadah kat kita pun tak ada. Harus bunuh semua. Yang perempuan dia tawanan, anak dia yang belum balik semua tawanan. Jadi syariat yang asal dulu dalam Islam kita, waktu perpegangan Islam awal-awal dulu, bila negeri Islam kita kuat, Islam kuat ni, macam tu kaedah dakwah dia. Pasal apa? Pasal subuh tu tempat dia. Satu ada ayat Quran sebut, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Subha tu subuh. Pasal apa subuh?
naik kuda sampai berapi-berapi kaki pasal apa? Pasal pergi perang tu, terbit matahari, masuk subuh tu, habis subuh, terbit matahari. Kalau dah bagi hantar dakwah apa semua urusan semua hantar dah, suruh masuk Islam. Subuh tu tak ada azan, tak ada dengar tampak orang semayang, tak ada cerita ada orang nak masuk datang kat kita nak masuk Islam, bunuh orang-orang lelaki yang balik dalam negeri tu. Harus bunuh. Pasal KPRB. Dia apa masuk Islam pun tak nak. Pasal tak datang kat kita nak masuk Islam. Datang untuk bayar jizyah pun tidak. Untuk diam aja. Kita bagi tempoh. Tak nak, boleh bunuh. KPRB. Pasal sah lah untuk diperang. Tertib asal dakwah Islam macam tu. Zaman tu lah. Sekarang ngaji elok tanya saya kau nak buat macam tu. Jangan pergi buat ni, sepak lagi ngaji tak habis, buat cerita macam lain pula. Jangan buat huraian sendiri ya. Saya sebut tu atas jalan ringkas tu saya cerita tu. Kalau agak tak faham tanya lain. Jangan buat hurai, oh macam ni rupanya aku tampak ni. Tak faham, tanya elok-elok, baru boleh cerita ke orang. Saya jawab soalan lagi. Macam mana? Asal maktubah tak ada wajib, melainkan soalan saya. Ya, kalau bab-bab nazar apa, pasal nazar tinggal kena kifarat itu ya. Dia tak ada kena had. Sembahyang yang ada hukum hudud tinggal boleh kena hukum hudud, hanya sembahyang maktubah. Sembahyang fardu je. Sembahyang nazar, sembahyang dia sumpah wallahi aku mesti sembahyang duha. Takkan tinggal. Kalau aku tinggal kena bayar RM1 juta misalnya. Tak boleh potong kepala dia. Dia atas dia tak sembahyang. Pasal apa? Sekalipun dengan lapar bersumpah dia kata nak buat, kalau tinggal bayar kifarat sumpah aja. Dia tak kena potong kepala. Ya, betul. Ya, betul. Lagi? Yang bab kafir murtad tadi bila masuk balik Islam boleh kena ni. Itu kalau orang Nabi dia ada sistem ikut tu, ikut dia boleh buat jadi kafir murtad. Dengan ibadah solat. Itulah dakwah hak tu dulu. Macam mana solat dia tu macam mana? Kalau solat apa tak pakai akidah, rosak tu. Batal semua akidah dia. Jadi orang macam tu memang kena perbetulkan akidah dia supaya akidah dia sah mengikut Islam. Yang sembahyang ni macam mana? Sembahyang apa? Akidah tak sah. Akidah tak sah. Satu orang-orang yang rosak akidah ni, benda besar dan fardu kifayah atas kita, betulkan akidah dia dulu. Sebelum betulkan sembahyang, betulkan akidah dia dulu. Siapa? Sembahyang dia kalau hebatnya dia pun tak betul akidah, rosak. Satu, kalau macam kira-kira Wahabi, Syiah apa ni, mestilah kesalahan akidah dia tu dibenteras. Murni dengan dia, buatlah masuk kem kemunting ke apa ke. Yang kemunting tu tempat yang masyhur selalu sebut lah. Buatlah, bagi betul. Lebih utama untuk dibuat daripada penagihan dadah, ketum apa ni. Dapat buat apa kesalahan-kesalahan jenayah yang lain, mencuri ke, merompak, ragut ke, buat akidah tu salah besar lagi. Pasal mencuri akidah betul hanya berdosa, tapi kalau akidah salah, tolak habis. Tolak mentah-mentah. Lalu macam tu. Lain? Cerita buat fardu je kan, macam soalan keluar. Kita ni perang untuk banyak benda kena belajar. Ada yang tak faham tu. Biar kan. Baca matan pendek. Situ dulu lah. Wajubadir bifaitin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika wa dan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.